Okay, kita testing lah. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang semua. Selamat datang ke sesi testing sekolah kripto. Saya nak try aja pakai apa nama dia? Pakai Telegram. Jadi harap anda semua ready. Semua ready Okay, jadi saya sebenarnya tak suka ajar charting ni. Tapi memandangkan saya rasa semua trader lah, tak kisahlah kripto ke tak kripto ke, kena tahu pasal chart. Saya akan kongsikan sedikit asas pasal chart Alright, boleh tengok dekat saya punya screen. Nampak screen saya? Okay, cool. Now, bila kita nak chart, kita kena ada chart lah, kan? Betul tak? Kita kena ada chart. So, antara laman terbaik untuk kita belajar pasal charting ialah tradingview.com. So, sebelum saya terangkan pasal charting, saya nak ingatkan semua, kalau anda belum lagi follow Facebook kita, YouTube, Telegram, boleh follow. Ada banyak benda kat situ lah berkaitan dengan kripto untuk belajar. Okay, kenapa kita kena belajar pasal charting? Apa kaitan dia? Jadi kita tahu bahawa harga aset kripto ni dia tak lain tak bukan dia berkaitan dengan demand and supply. Dia floating. So bila ada demand and supply, dia akan ada net buy, net sell. Net buy, net sell. Jadi bila ada net buy, net sell, maknanya harga dia akan mencapai satu paras. Apabila demand pada aset tu meningkat, so harga akan naik lah. Dan apabila demand dia turun, harga akan turun. So sebab itulah kita boleh tengok chart. Okay lah. So mari kita tengok chart kat sini. Okay. Katakanlah kita nak tengok chart Osmo kan. Hari tu dalam grup Osmo diorang tanya saya benda yang saya buat. So kita share. So kat sini bila kita buka, bila kita katakan kita cari BTC for example, jangan lupa cari terus dengan pair dia. Kalau tak cari dengan pair nanti susah lah kita kena tahu pair. Kripto ke apa-apa benda yang kita trade dia sepasang. BTC USDT, ETH USDT atau ETH BTC. Pair yang berbeza, dia punya harga, dia punya chart pun berbeza. So jangan ada orang selalu cakap, oh saya chart ETH USDT, saya chart ETH BTC, lebih kurang. Tak. Chart pair berbeza, chart pun berbeza. Okay. So mari kita tengok. Bila kita dah pilih pair dekat dalam TradingView ni, bukan semua coin adalah. Coin-coin kat PooCoin yang tak apa-apa tu tak adalah. Coin-coin yang kata dah establish. Dia akan bagi kat sini dia punya exchange. So contoh macam BTC USDT, dia akan tunjuk sini Binance, Bybit, KuCoin, Fairmax, Huobi, Quanix apa. Okay, does it matter? Well, dia matter Dia matter in the sense kalau kita nak buat PO ataupun panic order. So chart dekat Binance mungkin tak sama dengan chart kat KuCoin. Mungkin dia punya entry point dia sedikit berbeza walaupun chart nampak sama. So just to trigger you all dekat TradingView ni, selain daripada kita search nama, kita juga boleh pilih ikut sektor lah. So kalau macam kripto, kita boleh pilih kripto. Kalau kita nak forex tu nauzubillah kan, tapi maksudnya ada ikut sektor. Alright. So now kita tengok dekat Osmo USDT. Alright. So this is TradingView. Okay. Jom kita berkenalan sedikit dengan chart. Belah bawah ialah jangka masa, timeline belah bawah. So macam orang selalu cakap, chart always goes to the right. Chart selalu pergi belah kanan. Okay. Belah kanan ni pula ialah dia punya harga. Kita boleh tengok kan harga. Okay. And then kat tepi ni ada watchlist, abaikan. Bawah ni ada pasal Osmo punya current price. Dia tengok performance berapa persen. Kat bawah saya ada technical lagi. Buy ke, sell ke. Tapi itu semua dia punya own indicators lah. Okay. So one thing, TradingView kalau free dia asyik keluar iklan. Okay, baikkan. Now, dekat belah atas ni nama pair, Osmo USDT. Okay. Dekat sini, kita ada timeline. So ada banyak timeline. 1 second, 5 second, 15 second, 30 second, 1 minute, 1 hour, 4 hours, bla 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 bla. Banyak Alright. So, penting ke timeline ni? Penting. Nanti kita akan belajar pasal timeline. Okay. Seterusnya, kat belah sini ada candles. Ni yang kita nak belajar pasal candles So, bila kita tengok, dia ada line chart. Ni line chart. And then dia ada candles. Okay. Ada satu lagi namanya
Heikin Aishi, tapi tak apa, kita tak pakai benda ni kita pakai candle sahaja. Yang lain saya tak nak cerita. Okey, sebelum kita further, kita tengok pada line. Saya nak bagi korang faham pasal line dan kita akan pergi dekat candle. So basically apa yang berlaku dalam line chart? Line chart dia pengira pergerakan harga. Macam orang kata macam graf lah. Turun-turun macam tu kan. Graf naik turun. So line chart is bagus, tapi ada kelemahan. Apa kelemahan dalam line chart? Kelemahan dalam line chart, kita tak tahu apakah rumusan yang berlaku pada tempoh satu masa. Contoh. Semalam apa cerita lah dengan kripto. So nak tahu benda tu, kita pakai candle. Kita pakai candle chart. Okay. So dalam candle, satu candle memberikan rumusan berdasarkan timeline yang kita pilih. Contoh, kalau kita pilih chart 1 minggu, ini bermakna, kat sini boleh zoom you all boleh zoom macam tu. Boleh zoom. Bermakna satu candle ialah 1 minggu. Faham Satu candle adalah 1 minggu. Kalau kita ambil 1 day, bermakna satu candle adalah 1 hari. Di rumusan. Kita cerita pasal rumusan. Kalau kita ambil 30 minutes, bermakna satu candle adalah 30 minit. 30 minit. Kalau kita ambil 4 jam, bermakna satu candle adalah 4 jam. Tak faham So dalam kripto dia tak macam forex lah. Biasa forex dia akan ambil timeline yang lebih kecil lah Dia akan ambil mungkin 1 hour, 30 minutes, paling jauh pun 4 hours lah kalau kita ambil intraday trading. So biasanya kripto ni lebih sesuai kalau kita ambil apa tu nama dia? Kita ambil daily chart, weekly chart, monthly chart. Kita tengok satu candle. So saya nak melukis. Tengok satu candle. Alright. So terlepas, ada benda terlepas kat situ, harap tak tempak. Katakan kita ambil daily candle. So satu candle bersamaan 1 hari. Daily candle, tak tahu nampak tak, saya besarkan sikit. So daily. So sehari dia bermula pada pukul 12 malam and dia berakhir pada pukul 11.59 malam. Right? Nampak So, katakanlah kita ada harga Osmo. Kita ada harga Osmo $10, $9, $8, $7, $6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampak ke? Alright. Cool. Selepas kata. Pukul 12. Harga start pada $6. So dalam candle apa dia akan buat? Dia akan buat macam ni. Dipanggil sebagai open. Candle open. Kemudian kita buat warna hijau lah bagi korang nampak warna hijau, tak nak kita bagi warna biru. Pukul 11.59 harga terakhir ialah pada 9 lah. 9. Alright. So yang ini dipanggil close. Ini dipanggil close. Alright. So bila dah ada open, dah ada close, kita boleh sambungkan open dengan close. Alright. Dan dia akan membentuk body. Sekarang ni open dengan close, mana harga lagi tinggi? Harga close lah kan. Maknanya masa start hari dia $6, tapi bila last kali malam tu last order, dia tutup
dengan $9. So maknanya harga close lagi tinggi dari harga open. So ini adalah bull candle. Orang panggil bull candle. So kalau bull, dia berwarna sama ada warna hijau. So dalam ni saya nak pakai warna hijau lah. So dia sama ada dia berwarna hijau. Okay. Dan sorry, warna hijau lah. Atau warna lain dia warna putih. Okay. Tapi macam mana kalau dia open pukul 12 malam $9, tapi dia tutup $6. Maknanya harga penutup lagi rendah daripada harga buka. So yang ini dia akan jadi warna merah. Dia akan jadi warna merah atau kita panggil bear candle. So kalau korang tengok kan, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. So kalau hijau tu bermakna candle open lagi rendah daripada candle close. Sorry, itu hijau. Kalau merah, harga masa buka lebih tinggi daripada harga masa tutup. Tapi saya nak tanya participant yang ada dekat sini, adakah orang kalau trade, dia trade 2 kali je masa buka masa tutup? Tak kan? Sepanjang hari tu mestilah ada trade. Betul tak? So basically nak cakapnya, dalam sehari tu orang trade kan? Orang trade kan? Naik, turun, 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 naik, turun. Betul tak? Sepanjang hari tu mesti ada pergerakan harga. So, dekat dalam candle, dia akan mengira pergerakan harga daripada yang tertinggi pada hari tersebut sampai ke terendah dengan satu batang nipis. So, batang ni dipanggil shadow. So, kita tengok dekat chart real. Kita tengok dekat chart real. Kita zoom nak bagi nampak. So, macam candle ni. Candle, tukarlah. Kita ambil satu hari lah. Candle satu hari nak bagi seragam dengan apa kita belajar. Alright. Chill guys. Okay. So, macam candle ni lah. Kita ambil warna merah ni. So, merah, kita tahu bahawa harga buka lebih tinggi daripada harga tutup. So, dia buka pada harga $14.9. Tapi pada hari tu dia berakhir dengan harga $11.6. Tapi adakah orang berniaga di antara 14.9 dengan 11.6 dolar? Tak. Orang berniaga, dia mencapai harga tertinggi $20. Dia sampai harga $20 dan harga terendah pada hari itu $8. So dia satu batang kecil. Okay, balik pada gambar tadi. Alright, tak nampak ke? Saya besarkan sikit. So now, body, open, close. Shadow. Shadow yang berada di atas body dipanggil upper shadow. Shadow yang berada di bawah body dipanggil lower shadow. Okay, so body, open, close, upper shadow, lower shadow. Sampai sini ada soalan tak? Tak ada. Alright, tersambung lah. Tersambung. Okay. Now, so basically kita tahu satu candle ialah satu rumusan. Rumusan tentang apa yang berlaku pada hari tersebut. So macam ni kita tahu rumusan dia, cerita dia, candle ni merah lah, bear kan, candle merah, and then dia punya upper shadow panjang, lower shadow dia kecil. Okay, kita dapat rumusan. Tapi kita tahu tak, orang ni cerita dia macam mana? Adakah orang lebih banyak membeli awal siang ke, orang lebih banyak membeli awal malam ke? Kita tak nampak kan, kita just tahu rumusan. So macam mana kita nak nampak benda tu kan? Macam mana kita nak tahu apa yang berlaku pada hari tu? So apa yang kita buat? Kita look down. Kita look down. So 6 Januari candle daily, kita convert jadi candle yang bawah. So kita ambil lah candle 1 hour. Right, candle 1 hour. And then kita pun pergi dekat 6 Januari. Mana 6 Januari? Nak dekat dah ni. Okay, 6 Januari kan.
Jauh lagi. 6 Januari. Jauh lagi sikit. Alright, cool. So, ini yang berlaku pada 6 Januari. So, bila kita zoom down, baru kita tahu, oh cerita dia panjang lagi rupanya. Cerita dia macam-macam yang berlaku tadi. Ni kita tengok. 6. Kat sini. Alright, so kat sini. So, kita akan nampak bila kita zoom out kat 6 Januari. Asalnya masa 6 Januari, harga dah memuncak. Tiba-tiba trader dah bosan. Dia pun jual. Pap. Dan sekarang ni harga tu menurun. Kan? So, bila kita tengok candle daily tadi, alright, kat 6 Januari kita hanya nampak satu batang. And batang ni kalau ikut daripada segi teknikal analisis, dia nampak macam inverted hammer lah. Inverted hammer, nanti kita akan belajar lagi pasal inverted hammer. Tapi kita tak sure, betul ke cerita ni? So, bila kita tak sure, tips dia bila kita tak sure, always look down. Now, saya nak pergi kat candle hourly. Bila ada banyak candle, maka candle akan membuat satu penceritaan. Dia akan buat satu penceritaan. Contoh macam ni pada 15 Januari kita tengok. Oh, pukul 5 harga buka $9. Pukul 6 harga buka $9.50. Pukul 11 malam harga buka dah dekat $9.06. Pukul 7 pagi esoknya candle buka 97. Uish. Pukul 10 pagi candle buka pukul 10. So kita nampak makin lama harga buka makin tinggi. And kita tengok harga tutup makin tinggi juga. Oh, ni tutup 97, ni tutup 98, ni tutup $11. So berlaku penceritaan dalam candle tadi. Bila kita gabung banyak candle, kita membentuk pattern. Dan pattern membentuk trend. Jadi bila kita dah belajar pasal candlestick, kita dah tahu sifat candle dan kita susun candle tu, dia akan membentuk trend. Dan kalau kita ambil garisan, kita garis lorek dekat candle tadi, kita akan form trend line. Okay, faham So contohlah macam ni kan, okey lah, saya pun menggabungkan bahagian bawah trend ni, gabung, tarik, trend line kita dapat naik macam tu trend line dia naik, macam tu okey, so kita dah faham pasal candle, kita dah faham pasal chart, kita dah faham pasal trend. Sekarang kita tengok kat bawah ni, kita nampak ada benda pelik sikit. Kita nampak ada macam bentuk macam candle, tapi dia bukan. Apakah ni? So basically ni adalah volume. Okay. So dalam mana-mana aset pun dalam mana-mana aset kat dunia ni, kalau tak ada pembeli, tak adalah pergerakan harga. Dan pembeli ni kita dapat detect menggunakan volume. Menggunakan volume. So volume ni kalau kita tengok, kat sini kita boleh nampak, volume ni mencanak-canak naik, and then volume ni mencanak-canak turun. So lagi tinggi kat sini lebih menandakan ada volume. Alright. Okay. Now, saya nak bagi sedikit teori pasal trading. Okay. Bila kita tengok chart, kita membuat analisa, proses tu dipanggil technical analysis. So, technical analysis ni ada macam-macam. Ada price action, ada support and supply and demand, support and resistance. Okay. Tapi semua candle, semua pattern, semua chart, dia akan terbahagi kepada dua, lead dengan lag. Okey, lag bermaksud indikator ataupun technical analysis atau apa-apa yang kita sebut tadi akan memberitahu kita keadaan market, sama ada market dalam keadaan buy atau market dalam keadaan sell.
So itu adalah lag indicators. So contohnya base trading system adalah sejenis lag indicator. Trendline adalah sejenis lag indicator. Kalau saya silap, saya minta maaf. Kemudian kita ada lead indicator. Apa maksud lead indicator? Lead bermaksud lead menunjukkan sama ada market dah prime untuk beli. Beza Yang pertama dia kata market dah masuk dalam buy zone atau sell zone. Satu lagi dia dah kata market is prime. Sama ada prime to sell or prime to buy. Yang lag. Kalau orang pakai lead indicator sahaja, maka sifat dia kita tahu. Dia akan suka layer. Layer. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam position. Tapi dia tak tahu sama ada market dah ready nak shoot. Kalau orang trade pakai lag indicator saja, kita akan tengok dia banyak, aduh, break lah. Sebab dia hanya tengok kepada indicators yang menunjukkan bahawa dah ready to buy ke sell, tapi dia tidak gabungkan antara dua ni. So seorang trader yang bagus, dia akan gabungkan daripada lead dengan lag. Kemudian kita ada 4 pergerakan harga. 4 pergerakan harga. Alright, saya akan buka sinilah. Kita turun. So market ni kisah dia ialah kisah yang berulang-ulang. Cerita yang berulang-ulang. So cerita berulang-ulang ni dia akan membentuk satu structure. Jadi ada banyaklah kelas-kelas pasal structure. Saya tak nak cerita pasal structure, saya buka orang structure. Tapi apa yang saya nak share ialah market dia ada 4 pattern. Pattern yang pertama adalah upward trend. Upward trend. So naik. Upward trend. So dia akan jadi macam ni. Upward trend. So jangan salah faham. Market dia sentiasa almost always membentuk satu zigzag punya picture. Tak adanya market lurus je. Jarang. Okay. So dia akan upward trend. Kemudian dia akan sideways. So different market structure teachers akan guna nama yang berbeza-beza. Ada pakai wave, ada pakai week off. Saya tak pandai nak pakai semua tu. All I know is that it becomes sideways. Alright. Kemudian market akan ada downward trend. Okay, downward trend. Alright. And last kali, dia akan sideways balik. Right. Okay. Now, saya nak cerita pasal robot trading. Saya terus terang, saya punya pengalaman pasal trading saya banyak saya pupuk masa zaman forex. Okay. Masa zaman forex saya banyak belajar dan saya akhirnya start dengan base trading system dengan trendline, dua benda. So lepas tu saya start coding lah. Saya sendiri code saya punya bot MT4 punya EA sebelum saya cuci tangan daripada forex lah. Dan saya perasan ada satu benda pasal forex. No matter how good you are in trading, bila you pakai bot, you akan stuck. At one point, bot you akan stuck. Why? Because market dia tak pernah always same picture. Dan bot ni dia tak erti baca market structure. Sebab tu kalau orang cerita pasal Royal Q ke apa, saya diam je. Sebab apa? Bila market tengah uptrend dan downtrend, ada certain bot akan work best in this situation. Tapi bot tu akan kiok bila dia masuk sideways. So sideways kita tahu ada dua fasa lah. Belah atas dengan belah bawah kan. So ada bot dia bagus masa sideways. Ada bot yang bagus masa trending. So kalau bot tu dia boleh baca dua-dua, dia boleh tukar. Ataupun kita panggil MT4 bot yang boleh baca market structure, yang boleh baca week off ke, boleh baca waves ke, then dia akan survive good. Tapi kalau bot tu dia hanya baca satu, sama ada dia trending punya bot ataupun sideways punya bot, dia akan kiok dekat dia ada one. Kecuali kalau dia punya MM dia bagus. Tapi usually bot nak dapat MM dia bagus ni a bit difficult lah. Kecuali kalau dia punya capital very small. Tapi ni pasal forex. Saya nak cerita pasal forex. Cuma nak cakapnya, market trending dengan market sideways akan menggunakan strategi yang berbeza. Tidak ada satu orang belajar satu strategi, dia boleh perfect dekat dua-dua tempat. Okay. Sampai sini jelas. Okay.
So, kita akan tengok dekat dalam market tu dia bergerak zigzag, 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 zigzag. Okay. Bila dia bergerak zigzag, zigzag, zigzag ke atas, kita akan pakai strategi melibatkan trendline. Dan bila dia bergerak zigzag, zigzag ke tepi atau kita panggil sideways, kita akan pakai strategi yang melibatkan horizontal strategy. Tadi vertical vertical, ya kan? Vertical strategy. So vertical strategy ni maknanya trendline lah. Dan horizontal strategy contohnya macam supply and demand, support and resistance, dan juga satu lagi base trading system. So saya tak nak cerita pasal SND, saya tak nak cerita pasal SNR. Saya bukan orang yang mahir dalam itu. Saya nak cerita pasal base trading system sahaja. Alright? Okay. So sampai sini ada tak yang tak faham apa yang saya cerita? Semua faham Semua faham. Kan ada soalan? Tanya lah. Tak ada nak tanya? Tak ada. Cool. Alright. Now, saya nak cerita pasal engulf. Sebab base trading system dia berkait dengan engulf. Okay. Bila kita tengok candle, kita nampak pattern. Alright. Dan ada kala dalam pattern tu dia akan membentuk satu reversal. So apa maksud reversal? Reversal bermaksud perubahan. Perubahan daripada harga menurun kepada menaik atau daripada menaik kepada menurun. Okey, itu dipanggil reversal Alright. Okey. So reversal adalah tempat di mana kita mencari engulf. Apa pula engulf? Engulf bermaksud satu candle merah dimakan oleh candle hijau atau satu candle hijau dimakan oleh candle merah. Uish, makan, apa maksud makan? So, mari kita tengok apa maksud makan. Alright? Okay. So, let's say candle ni. Right? Ni tak nampak sangat dia punya engulf dia. Kita pergi yang very obvious engulf untuk starters. Okay, kat sini. Katakan puan-puan dah beli daripada tapi sini sebab cat tak berapa cantik. Kita go kat BTC lah Kita pergi kat BTC. Okay, saya tengok BTC Binance, ambil daily chart. So basically kalau crypto better pakai look bigger time frame. Okay Awak bayangkanlah kalau awak ni jenis trader and hari-hari awak tengok market tu naik kan. Korang pun FOMO kan. Tiba-tiba market tercerit. So basically kan, macam mana kita sebagai orang newbies, orang yang baru-baru ni nak tahu market dah ready nak cerit ke tak? Okay. So kita mencari engulf. Okay. Sini ialah satu tanda engulf yang agak clear agak clear. So saya akan zoom Nampak tak candle ni? So ni candle apa? Ini adalah candle bull kan, berwarna hijau, berwarna hijau dan dia hijau lah. Tiba-tiba selepas dia ada candle merah. So candle merah ni cukup ke kita nak kata engulf? Tak. Syarat pertama bila kita kata engulf, candle merah ni dia kena belah bawah dia lebih jauh ke bawah daripada belah yang kena hijau tadi. Okay, saya terangkan balik Ni candle hijau, ni candle bull. Okay, ni candle merah. Sini pun candle bull, sini pun ada candle merah. Tapi apa beza dia? Beza dia, candle merah yang belah kanan ni dia lebih rendah dia punya merah dia daripada yang hijau. Okay, kita ambil chart, kita nampak bagi bulat sikit, bagi nampak. Right. Tengok candle ni compare dengan candle ni. Alah, warna merah pula. Tukar warna sikit. Alright, tukar warna kita bagi warna biru. Dia nampak kita compare antara yang ini dengan yang
Okey lah, sini dengan sini, sini tengok ada dua candle merah lepas hijau. Apa beza dia? Okey. Kita kecilkan sikit supaya you all nampak perbezaan dia. Okey. Okey. Dekat sini ada candle hijau, ada candle merah. Tapi beza dia, kat sini candle merah dia tak makan, dia tak pergi bawah daripada candle hijau tadi. Yang kat sini candle hijau diikuti oleh candle merah. Candle merah dia lebih bawah lagi daripada candle hijau. So, untuk sesiapa yang baru datang kelas saya, kalau you all ada background SND, you all akan sikit confused. Sebab apa yang saya akan cerita berbeza dengan apa yang you all belajar kat SND. So, tolong lupakan kejap pasal chart lain. Dalam base trading system, engulf adalah any candle yang dimakan oleh candle sebelumnya dengan warna yang berbeza. Tak kisah shadow, tak kisah body. So macam ni, ini dipanggil sebagai engulf. Alamak. Kacau. Okay. Mana tadi engulf tadi? Kita tengok. Ini pada engulf juga. Engulf cantik kan ni. Okay. Kat sini pada engulf kan. So, hijau diikuti oleh merah di mana bawah dia lebih rendah daripada hijau. So, dalam base trading system, dia tak kisah sama ada shadow ke, body ke, tak kisah. As long as dia punya bawah ni lebih rendah, itu adalah engulf. Okay. Alright. So, kita bulatkan supaya kita ingat pasal engulf ni. So, ini dipanggil sebagai engulf sell. Macam ni kalau engulf buy? Mari kita tengok kalau engulf buy. Engulf buy, candle merah diikuti oleh candle hijau dan candle hijau tu belah atas dia lebih tinggi daripada merah. Contohnya macam ni. Ni engulf buy. Ada candle merah diikuti oleh candle hijau dan candle hijau tu dekat belah atas dia lebih tinggi. So ni dipanggil engulf. So korang kena bayangkan perkataan engulf tu maknanya makan. Candle merah, candle hijau, dia makan belah atas. Candle hijau, candle merah, dia makan belah bawah. Okay. So now korang dah tahu engulf. Engulf buy, engulf sell. Adakah bila kita nampak engulf kita kena buy atau kita kena sell? Tak. Kena faham Jadi kita nampak engulf tak bermakna kita kena buy. Bukan. Engulf bermaksud berlaku pertarungan di antara buyer dengan seller. Okey. Contoh kalau kita tengok macam ni. Kita zoom out sikit kan. Alright. Harga bull. Sampai dekat engulf, maknanya harga tengah dalam equilibrium di antara buyer dengan seller. Buyer nak beli lagi, seller dah nak start jual. So bila ada engulf, dia bukan bermakna dah jadi buy signal, sell signal. Tak. Tapi disitulah berlakunya pertarungan di antara buyer dengan seller. So, bila berlaku pertarungan antara buyer dengan seller, kita kena create zone. Dan dekat zone ni nanti kita akan tentukan sama ada buyer menang ataupun seller menang. Okay. So soalan dia, macam mana kita nak create zone? Dalam base trading system, zone ni dipanggil base. Okay. Now, saya akan lukis base. Saya tak akan ajar kamu macam nak lukis dulu. Saya akan lukis je dulu untuk cerita apa yang akan berlaku dekat base. So, basically ni base lah. Kita dah lukis base. Alright. Now, bila dah ada base, ni base bila dah ada base, ada 4 senario yang mungkin berlaku. Okay, saya tunjuk lagi base lain supaya kita nampak real life punya chart. Okay, kat sini pada satu lagi base. Sini ada base. Right, nice, ada base kat sini. Okay. Ada 3 senario yang boleh berlaku dekat base. 4, sorry.
Senario pertama adalah harga naik, harga bergaduh dalam base, harga naik lagi. Yang ni kita panggil sebagai rally base rally. Okay, saya lukis kat sini So, harga naik, harga dalam base, harga naik lagi. So, ni dipanggil sebagai rally base rally ataupun RBR. Situasi yang kedua ialah seperti macam ni. Harga naik, harga masuk base, harga jatuh. Kita panggil sebagai rally base drop. Okay. Yang ketiga adalah macam ni. Kita lukis base, tadi base. Okey lah, kita ada satu base yang nampak jelas dan nyata kat sini. Okey. Alright. Drop, base, rally. So ni senario yang ketiga. Harga jatuh, masuk base, naik balik. Okay. Drop, base, rally. Okay. Dan senario yang keempat, ada kita base yang lain nampak. Okay, sini pun ada satu lagi base. Alright. Kecil ni. Drop, base, drop. So basically, drop, base, drop. So now, saya nak recap balik. Bila kita nampak engulf, kita akan lukis base. Tapi engulf bukan bermaksud dia dah sampai dekat satu zone untuk beli atau jual. Tak. Engulf hanya bermaksud kita dapat create base zone. Dalam base zone, buyer dengan seller tengah bergaduh dan dia boleh jadi dua senario. Sama ada buyer menang atau seller menang. Base hanyalah tempat untuk kita tengok sahaja. Bukan tempat untuk kita trade. Kita akan trade setelah berlakunya tanda-tanda untuk buy atau tanda-tanda untuk sell dekat dalam base. Okay. Alright. So, sebelum saya akhiri kelas saya hari ini, kita akan tengok macam mana kita nak lukis base. Alright. Apabila berlaku engulf, contoh macam ni kita recap balik mana yang nampak jelas? Okey, ni nampak jelas. Ni lah candle hijau. Kita nak ni kita ambil yang lebih obvious lah, lebih senang. Okey, ni lah, ni nampak Candle hijau diikuti oleh candle merah. So ni engulf apa? Siapa boleh jawab? Engulf sell engulf sell. So candle hijau dimakan oleh candle merah. Kita ambil kotak. Kita plot daripada shadow atas sekali. Dalam base trading system kita tak pakai body, kita pakai shadow. So ada orang kalau belajar bidang lain dia akan pakai body, tak. Dalam base system kita pakai shadow. So shadow yang paling atas sambung dekat shadow yang paling bawah, candle yang kena makan bukan candle yang memakan Dan kita buat kotak, tarik je. Okay. So you adjust sikit lah macam ni, make sure dia kena shadow belah atas sampai shadow belah bawah. Then you tarik ke kanan. So this is a base. Kita demo lagi sekali, bagi nampak. Saya akan buat 3 kali, balik rumah tolong belajar. So number 1 kita kena cari. So this is one base candle hijau dimakan oleh candle merah. Yang ni obvious punya base lah. So ambil kotak, ambil candle yang kena makan bukan candle yang memakan candle yang kena makan. Ambil shadow belah atas, sambung ke shadow belah bawah, tarik. Nak tarik sampai mana suka hati, as long as you puas hati dengan your chart. Okay, itu base. Kita demo sekali lagi, 3 kali Balik rumah kena belajar. Kalau tak belajar tak tahu, tak ingat. Saya pun dulu masa belajar ni entah berapa puluh kali saya lukis chart.
Candle hijau dimakan oleh candle merah. Tengok belah bawah dia jangan tengok atas, tengok belah bawah dia kena makan. So, ambil ni, ambil shadow belah atas, sambung ke shadow belah bawah. Tarik ke depan. Alright. Okay. Ya, macam tu. So, tu cara kita nak lukis base. Okay. Bila kita dah lukis base, korang zoom out. And korang akan nampak bahawa kisah yang berlaku kat base ni ialah kisah yang berlaku berulang-ulang. Contoh sini ada base kan dekat range 58, 56 kan. Kalau korang perasan kat sini ada base juga. Tapi base dia base engulf by, tapi dia berlaku kat zone yang sama. Tarik kat shadow bawah, tarik. Dia berlaku kat sama, bersambung. Oh, alamak, tersalah. Saya betulkan sikit, minta maaf. Okay. Bersambung. Malahan kalau you all zoom out lagi, kata you all jumpa. Bersambung lagi kat sini, nampak? Ni bersambung. Kita kecilkan sikit bagi nampak. Kat sini nampak ada base lagi ni. Engulf juga ni. Alright. So, kalau ada satu base di mana base ni price dia keep on berlaku base. Asyik berulang, Allahu Akbar. Asyik berulang kes sama, asyik berlaku base kat sini. Ini yang saya panggil sebagai a strong base. Kalau kita zoom out berapa puluh kali dia jadi base kat situ. Base, sambung lagi base, sambung lagi base. So this is a very strong base. So kalau saya nampak wah, base ni sampai 3-4 kali. In fact, kita tarik lagi ada lagi ni. Sini kena lagi, engulf lagi. Tapi dia engulf dia berubah-ubah lah. Kejap engulf buy, kejap engulf sell. Lepas tu kena faham, engulf bukan bermaksud tempat beli, tempat jual. Tak. Engulf bermaksud tempat pergaduhan antara buyer dengan seller. Okay, nampak Saya buang yang hot ni bagi clear sikit. Alright, tengok. Berapa puluh kali harga revisited this area, harga duk main kat situ macam pivot. Kejap dia langgar atas, kejap dia langgar bawah. Point is, every time kat sana berlaku pergaduhan antara buyer dengan seller. So, ni lah base yang sangat strong. So, biasanya bila kita nampak berlakunya base-base yang sangat strong macam ni, dekat sinilah kita akan tengok sama ada buyer atau seller menang untuk kita buat a buy entry atau a sell entry. Okay. So, kita ulang balik cerita. Kita ada, umumnya ada dua jenis chart. Kita ada line chart, kita ada candlestick chart. Line chart setakat ialah chart harga macam tu. Tapi candlestick ialah rumusan bagi setiap jam. Bila mana berlaku rumusan, kita ada, alamak saya dah padam Kita ada candle body, kita ada candle shadow. Candle body ialah harga dia harga pada pembukaan dengan harga pada penutup. Shadow ialah pergerakan sepanjang harga tersebut berlaku. Okay. So, satu candle bermaksud satu time frame. So, kalau kita ambil daily, satu candle ialah satu hari. Kalau kita ambil hourly, satu candle ialah satu jam. Dan candle ni, kita hanya nampak dia punya rumusan. Tapi kita tak tahu cerita dia. Adakah orang start dengan beli dulu ke, orang start dengan jual dulu ke. So, bila kita nak tahu, kita look down. Look down bermaksud kita tengok pada lower time frame. Okay. Bila kita susun candle, kita akan membentuk satu trend. Kalau kita nampak trend naik dan kalau dia menurun, kita nampak trend menurun. So, bila kita cakap pasal trend, kita akan buat satu analisa. So, kita panggil technical analysis. Ada berbagai jenis technical analysis. Contohnya trend line, kita ada supply and demand, kita ada support and resistance, kita ada juga BBMA dan kita juga ada FIBO dan kita ada juga technical indicators yang lain lah. Macam contohnya RSI, semua tu. Okay. Pada masa yang sama, kita ada market structure. So, market structure you all akan belajar kat luar macam-macam jenis. Tapi yang saya ajar very simple. Kita ada market yang upward, kita ada market yang sideways, kita ada market yang downward, kita ada market yang sideways. Dan benda tu dia berulang-ulang. Okay. So, bila kita dah tahu ada market yang upward, ada yang sideways, ada market yang downward, kita kena tahu ada dua jenis indikator, lead dengan lag. Jadi kalau tersilap, saya minta maaf
tapi lag bermaksud kita hanya tahu keadaan posisi dia, sama ada ready to buy atau ready to sell. Tapi kita belum tahu tanda-tanda bahawa memang kena. Tak, ialah tanda-tanda yang akan kena. Alright? So, bila kita gabungkan dua-dua strategi, lead dengan lag, kita tahu sama ada ready to buy, ready to sell, and when to buy, when to sell. Okay. So, kita masuk kepada permulaan dalam base trading system. Kita belajar tentang engulf. So, engulf kita tahu candle bear dimakan oleh candle bull atau candle bull dimakan oleh candle bear. Okay. So, bila berlaku engulf, kita akan create satu zone dipanggil base. Okay. So, base diambil daripada candle yang dimakan shadow to shadow. Tak adanya body ke apa. Shadow to shadow, kita plot, kita tarik ke kanan. Bila mana kita dah buat satu base, kita kena look to the back. Kenapa? Kita kadang-kadang kita akan tengok satu trend di particular base tu berlaku kisah yang sama. Asyik-asyik base, asyik-asyik base, asyik-asyik base. So, base yang macam ni ialah base yang kuat, strong base. Okay. So now, bila ada base, kena faham, base bukanlah tempat untuk kita buy, tempat untuk sell. Base adalah tempat di mana trader sedang bergaduh, buyer dengan buyer dengan seller. So dekat dalam base ada 4 senario di mana harga boleh drop, masuk base drop, dipanggil drop base drop, atau drop base harga naik atas, drop base rally, ataupun harga daripada rally base rally, harga masuk base naik lagi, ataupun rally base drop. Okey. Kenapa kita kena belajar benda ni? Sebab bila dalam base, kita akan belajar selepas dalam sesi seterusnya untuk decide sama ada harga naik atau harga turun. Itu kita akan belajar dalam kelas minggu depan. Cuma saya minta pada tuan-puan yang datang kelas pada hari ni, please belajar macam mana saya lukis engulf ni. Minggu depan saya akan recap sedikit dan lepas tu kita akan belajar untuk decide sama ada engulf ni engulf buy, base tu ialah base yang ada signal untuk buy ataupun base tu ada signal untuk sell. So, ada soalan tak daripada sesiapa? Alright, tak ada. Bagus. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.